Selamat petang dan salam sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid sekalian. Kami daripada kumpulan 28 dan hari ini kami akan membentangkan tentang asal-usul rumpun Melayu. Terdapat teori-teori yang berkenaan dengan keasalan bangsa Melayu. Salah satu teori adalah teori Yunan. Teori ini mengatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari daerah Yunan di China. Teori ini dikemukakan oleh Hendrik Kern dan Robert von Hein-Gelden serta disokong oleh beberapa sarjana. Sarjana-sarjana menyokong teori ini kerana 3 alasan. Yang pertama, kapak tua Kepulauan Melayu yang mirip kepada kapak tua di Asia Tengah. Kedua, adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam yang berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Ketiga, bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Lebih lanjut lagi, penduduk di Kemboja mungkin berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama yang ditandai dengan perpindahan orang Negrito, Melayu Proto dan juga Melayu Deutero. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu, dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Orang Melayu dinamai Melayu Proto selepas penghijrahan pertama pada 2500 sebelum Masihi. 1000 tahun selepas itu, datanglah Melayu Deutero yang mendiami di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka menyebabkan Melayu Proto berpindah ke kawasan pedalaman. Justru itu, mereka merupakan Melayu yang ada pada masa kini. Terima kasih kepada saudara Mani. Nama saya Tan Yuhan. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Selain itu, teori Nusantara juga merupakan salah satu teori berkenaan dengan keasalan bangsa Melayu. Teori ini mengatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh J. Crawford, K. Himley, Sultan Takdir Ali Jabana dan Goris Keraf. Sarjana-sarjana menyokong teori ini kerana bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang kuat dan kokoh. Ini menunjukkan bangsa Melayu adalah berasal dan berkembang di Nusantara. Bukan itu sahaja, bahasa Melayu tidak serumpun dengan bahasa Campar walaupun kedua-dua bahasa ini kelihatan sama. Tetapi persamaan ini dianggap sebagai fenomena ambilan. Penemuan manusia kuno Homo solonensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakin berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Alasan sokongan yang terakhirlah bahasa di Nusantara, bahasa Austronesia, mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah, bahasa Indo-Eropah. Bukan itu sahaja, terdapat juga teori-teori lain yang berkait dengan bangsa Melayu. Bangsa Melayu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah berasal daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim AS yang bernama Siti Kantura atau lebih dikenali sebagai Bani Jawi. Seperti yang disebut di dalam kitab Ibnu Katsir, Jawi bererti yang meyakini Tuhan yang Esa dan erti lainnya ialah jauh. Ini merujuk kepada berapa jauhnya kedudukan mereka dengan Bani Israel dan bangsa Arab di sekitar Timur Tengah ini. Bangsa Melayu yang juga dikenali sebagai Jawi adalah bangsa yang disimpan. Bagi Yahudi, mereka lebih dikenali sebagai bangsa yang hilang. Bangsa hilang kerana saudara mereka dari ibu ketiga ini tidak dapat dihubungi, tidak tahu di mana berada. Hilang juga kerana mereka mahu menyembunyikan bahawa saudara mereka ini akan menerajui empayar dan menguasai bumi atas nama Islam. Bangsa ini adalah bangsa yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Satu kaum dari timur, pemuda Bani Tamim dan Ikhwan akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi. Sekarang, kita akan memasuki aspek penghijrahan. Robert Hein van Gouldena membentuk pemikiran bahawa penghijrahan masyarakat di Asia Tenggara berlaku dalam 2 fasa, iaitu kaum penghijrah pertama dan kedua. Kaum penghijrah pertama berlaku kira-kira 2,500 tahun dahulu dan terdiri daripada nenek moyang orang asli. Kumpulan etnik tersebut terdiri daripada orang Samam, Temia, Jakun, Sakai dan lain-lain. Mereka yang menurut penghijrahan tersebut diberi nama Melayu Proto. Jumpaan alat-alat batu juga digunakan sebagai bukti. Kaum penghijrah kedua pula terdiri daripada nenek moyang orang Melayu. Kira-kira 1,500 tahun dahulu, nenek moyang orang Melayu dikatakan berhijrah ke Asia Tenggara. Dengan berasaskan kitab Yahudi, jitu tanah asal masyarakat Melayu Deutera adalah sebuah tempat yang bernama Dongsong dalam wilayah Yunan di selatan China. Mereka mendiami kawasan pesisir dan lembah sungai dengan mengusir Melayu Proto yang berhijrah lebih awal. Seterusnya, kita akan melihat perkembangan bahasa Melayu kepada 3 tahap utama iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden.
bahasa Melayu kuno merupakan keluarga bahasa Nusantara. Kegemilangannya ialah dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Ia mempunyai beberapa ciri dan salah satunya ialah unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Peralihan bahasa Melayu kuno ke bahasa Melayu klasik adalah berasaskan 3 batu bersurat. Yang pertama ialah di Pagar Ruyung, Minangkabau pada 1356. Yang kedua adalah di Minye Tujuh, Aceh pada tahun 1380. Orang Melayu masih memakai amjad India dan terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimah Nabi, Allah dan Rahmat. Akhirnya, batu bersurat ketiga adalah di Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1303 hingga 1387. Tulisan Jawi dan Arab pada batu bersurat membuktikan bahasa Melayu diguna pada abad itu. Selain itu, kegemilangan bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Aceh dan zaman Kerajaan Johor Riau. Ciri-ciri bahasa klasik adalah ayak songsang, menggunakan bahasa istana dan sebagainya. Akhirnya, bahasa Melayu moden merujuk bahasa yang digunakan pada abad ke-19 hingga sekarang. Bahasa ini berkembang selari dengan penguasaan negara Eropah di Asia Tenggara. Dalam tempoh ini, bahasa Eropah bermula dengan bahasa Portugis, diikuti bahasa Belanda dan kemudiannya bahasa Inggeris, berdapat di Nusantara dan seterusnya mempengaruhi bahasa Melayu. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.